Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafizuddin bin Zulkafli, nombor metrik A171496, akan membincangkan berkenaan dengan maslahah dan mafsadah ketika mana berlakunya proses kuarantin akibat daripada penularan wabak COVID-19. Baik, pertama sekali kita mesti melihat bahawa dalam Islam ada perkara yang penting. Yang pertama kita kena jaga adalah nyawa kita. Ini dalam maqasid syar'iyyah menyebutkan bahawa hifzun nafs adalah yang paling utama, iaitu menjaga nyawa kita daripada berlakunya sebarang kemudaratan. Baik, hadis Nabi SAW yang berbunyi, "Idza sami'tum bit-ta'un bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha." Yang bermaksud, apabila kamu mendengar tentang wabak ta'un di suatu tempat, maka janganlah kamu pergi ke situ. Dan apabila ia berlaku di tempat kamu, maka janganlah kamu keluar lari daripadanya. Dan baik, dalam hadis ini ulama melihat bahawa proses kuarantin adalah cara yang terbaik untuk mengekang penularan wabak COVID-19 berdasarkan hadis Nabi SAW yang melarang kita pergi ke tempat-tempat yang ada wabak. Dan ini dilihat juga oleh para ulama adalah berkenaan dengan jangan kita keluar daripada rumah jika tiada keperluan, dan hukumnya haram keluar daripada rumah jika ianya sengaja dan tidak ada keperluan. Baik, berdasarkan dalil-dalil ini tadi, kita juga mesti melihat bahawa terdapatnya beberapa mafsadah, iaitu mudarat ketika berlakunya pandemik COVID-19 dan ketika berlakunya proses perintah kawalan pergerakan yang diarahkan oleh pihak kerajaan. Baik, antara mafsadah yang terdapat dalam proses kuarantin ini, yang pertamanya adalah berlakunya penceraian sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan. Dalam akhbar dan siaran televisyen dan sebagainya, kita melihat bahawa terdapatnya 77,786 kes berlaku ketika mana 19 ini dalam tempoh perintah kawalan pergerakan. Ini adalah disebabkan kerana ketua keluarga gagal untuk menafkahi tanggungannya, adalah disebabkan oleh proses kuarantin yang diwajibkan oleh pihak kerajaan, menyebabkan mereka ini tidak boleh keluar dari rumah untuk mencari mata wang pencarian untuk memenuhi keperluan anak isterinya. Dan ini menyebabkan para isteri memfailkan cerai. Sebab apa? Sebab tidak ada tanggungan daripada para suami ini tadi. Baik, selain daripada itu, mafsadah yang dilihat juga adalah berkenaan dengan kes bunuh diri, iaitu jika kita lihat dalam proses kuarantin, terdapatnya beberapa orang ini tadi, dia stres, dia tertekan duduk di rumah, menyebabkan dia tidak dapat mengawal emosinya dan menyebabkan dia hilang pertimbangan dan berlakunya bunuh diri. Inilah di antaranya mafsadah yang terdapat dalam proses kuarantin yang berlaku ini. Tapi kita juga mesti melihat bahawa pihak kerajaan dan para ulama tidak sengaja menyuruh kita untuk kuarantin di rumah. Hal ini berdasarkan daripada kaedah fiqh yang berbunyi, "Idza ta'arada mafsadatani ru'iya 'azamuhuma dararan biirtikabi akhaffihima." Yang bermaksud, apabila berlakunya dua mafsadah, iaitu bertembungnya dua mafsadah ini tadi, maka dipelihara, ditolak mudarat yang lebih besar dengan melakukan mudarat yang lebih ringan. Di antara mudarat yang lebih besar adalah penularan wabak COVID-19. Jika kita tidak melakukan proses kuarantin, maka penularan wabak ini akan lebih berleluasa berbanding dengan kita hidup tanpa dapat mencari mata wang pencarian, menafkahi anak isterinya. Maka itu juga dikira mudarat. Tetapi mudarat yang lebih besar adalah nyawa. Ancaman nyawa ini tadi adalah dituntut dalam agama. Allah SWT juga berfirman, jangan kamu campakkan diri kamu sengaja dalam kebinasaan dan bahaya. Selain daripada itu, kaedah fiqh juga berbunyi, tasarruful imam ala ra'iyatihi manutun bimaslahah, iaitu imam ini mengeluarkan, pemimpin mengeluarkan pendapat mereka berdasarkan maslahat umatnya. Ini bermakna jika berlakunya proses kuarantin, terdapatnya dua pertimbangan, antaranya maslahah menjaga nyawa, yang keduanya terdapatnya mafsadah, iaitu tidak dapat memberi nafkah dan sebagainya. Sekian, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.